anak Malaysia, saya anak Malaysia, saya anak Malaysia, saya anak Malaysia. Salam sejahtera kepada para pensyarah dan rakan-rakan. Kami dari kumpulan 33. Marilah kita bersama-sama fikir apakah makanan Malaysia yang menjadi kegemaran anda? Nasi lemak, sate, roti canai, laksa. Negara Malaysia merupakan sebuah negara yang unik di pesada dunia disebabkan kepelbagaian bangsa, budaya dan tradisi dalam kalangan masyarakat kita. Kepelbagaian inilah yang menjadi pemangkin kepada perkembangan variasi makanan warisan Malaysia. Makanan-makanan yang dahulunya hanya dinikmati oleh etnik-etnik tertentu telah diterima sebagai hidangan biasa umum di Malaysia. Terdapat juga pertemuan cara pemasakan antara etnik seperti makanan Nyonya yang terbentuk daripada gabungan budaya pemakanan Cina dan Melayu yang turut diterima oleh semua kaum di Malaysia. Kini, makanan warisan Malaysia telah menjadi kebanggaan kita sebagai simbol perpaduan nasional dan menjadi lambang kepada rakyatnya yang berbilang kaum. Namun begitu, perbezaan cara makan dan makanan pantang larang dalam agama telah membahagikan individu kepada kumpulan sosial yang berbeza dan membentuk ruang sosial makanan yang terbahagi kepada ruang awam dan ruang bukan awam. Marilah kita menelusuri model sosial makanan masyarakat pelbagai etnik di Malaysia. Makanan yang dihidangkan di ruang awam merupakan makanan yang tidak berkaitan dengan aktiviti keagamaan atau kepercayaan, tetapi mungkin berkaitan dengan cuti dan kerajaan keagamaan. Perayaan ini boleh dikongsi bersama oleh semua etnik termasuklah majlis sambutan perayaan Hari Raya, Deepavali, Tahun Baru Cina dan majlis pelbagai etnik lain. Sebagai contoh, majlis perkahwinan etnik Melayu dan jamuan Hari Raya turut dihadiri oleh penduduk berbilang kaum di lokasi awam. Dalam majlis tersebut, pelbagai jenis makanan akan disediakan untuk menampung tetamu pelbagai etnik yang tidak boleh mengambil makanan larangan dalam kepercayaan agama mereka. Misalnya, rendang ayam dan kambing akan disediakan kepada etnik India yang mengamalkan anutan Hindu sebagai alternatif kepada rendang daging lembu. Hal ini kerana golongan India tidak boleh memakan daging lembu kerana mereka mempercayai bahawa lembu adalah anugerah daripada Tuhan kepada manusia. Sebaliknya, makanan halal akan disediakan kepada tetamu etnik Melayu dalam perayaan etnik India dan Cina. Contoh-contoh yang dikongsikan tadi telah menunjukkan bahawa makanan yang dihidangkan di ruang awam dapat mewujudkan interaksi antara kaum, sehingga menjadi simbol persahabatan dan keakraban. Hal ini dikatakan demikian kerana Malaysia merupakan sebuah negara yang terdiri daripada pelbagai bangsa dan budaya, terutamanya dalam segi pemakanan. Walaupun begitu, masyarakat sejagat tetap menghormati sifat pemakanan setiap kaum untuk mengelakkan perselisihan faham antara kaum di samping mewujudkan keharmonian. Seiring dengan itu, sikap masyarakat yang sanggup mencuba makanan tradisional yang disediakan oleh kaum lain juga merupakan salah satu uslub untuk mengeratkan hubungan silaturahim antara kaum. Hal ini kerana makanan setiap kaum mempunyai sejarah dan latar belakang tersendiri. Misalnya, ketupat mewakili hubungan atau jalinan, manakala isyang pula membawa maksud kemewahan, kekayaan, kebahagiaan dan kemakmuran. Dengan cara ini, masyarakat bukan sahaja dapat menikmati berbagai makanan, tetapi juga dapat memahami kaum lain secara mendalam. Tambahan pula, apabila rakyat berbagai etnik menghadiri dan menyambut majlis perayaan bersama-sama, mereka berpeluang duduk bersama dan berinteraksi. Oleh itu, makanan yang dihidangkan di ruang awam telah membantu mewujudkan interaksi dan persefahaman etnik dalam kehidupan, tanpa mengira status, taraf dan kedudukan. Kategori kedua untuk ruang sosial makanan di Malaysia ialah ruang bukan awam. Berbeza dengan ruang awam, ruang bukan awam menghidangkan makanan yang berkait rapat dengan kepercayaan atau tradisi keagamaan. Pada perbiasaannya, acara ini melibatkan makanan larangan untuk penganut agama yang lain.
Sebagai contoh, orang bukan Islam tidak boleh memakan daging yang dimasak oleh etnik Islam dan majlis akikah. Namun, etnik Cina dan etnik India masih boleh menyertai majlis tersebut dan akan dibekalkan hidangan yang berbeza dan bersesuaian. Inisiatif ini tidak memberi beban kepada tuan rumah. Selain itu, hidangan halal pula akan disediakan kepada etnik Melayu apabila mereka berkunjung ke majlis etnik Cina dan etnik India. Bukan itu sahaja, makanan daging lembu akan dielakkan di meja makan dengan etnik India. Pengubahsuaian dan penyesuaian makanan ini telah dibuat untuk membolehkan semua kumpulan etnik dulu dapat menikmati cuaca yang disajikan dalam berbagai majlis yang disambut dan diadakan oleh berbagai etnik. Hal ini kerana etnik yang berlain mempunyai hak pemakanan unik daripada agama dan kepercayaannya. Kesimpulannya, kita telah mempelajari tentang dua model sosial makanan masyarakat pelbagai etnik di Malaysia, iaitu orang awam dan orang bukan awam. Penciptaan kedua-dua orang ini berpotensi memberi kesan negatif terhadap interaksi antara etnik yang mempunyai asal-usul budaya dan agama yang berbeza. Hal ini kerana ramai orang menunjukkan identiti dan kerinduan mereka dengan mencari makanan yang penuh dengan budaya mereka, menikmati hidangan etnik di restoran dan menanam bahan makanan kegemaran mereka. Namun, kita juga dapat melihat tentang kemampuan sesuatu barisan makanan sebagai satu faktor yang dapat menyatukan rakyat Malaysia yang berbilang kaum ini. Integrasi makanan bukan sahaja telah ditunjukkan dalam bahan makanan yang digunakan. Ia juga dapat ditunjukkan dalam cara menikmati makanan. Misalnya, kaum Cina menggunakan penyepit untuk menikmati makanan. Terdapat juga kaum Melayu dan kaum India yang menggunakan penyepit untuk menikmati makanan seperti bihun dan mi, walaupun mereka mempunyai pilihan untuk menggunakan sudu dan garpu. Natijanya, kesefahaman antara etnik dan gabungan budaya dalam makanan telah melambangkan rakyat Malaysia yang saling berkompromi dan sanggup mempelajari budaya masing-masing untuk membentuk kesepadan sosial di negara kita. Sekian, terima kasih.